Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pengakuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa Peguam Negara telah menerima titah tambahan yang membolehkan bekas Perdana Menteri Najib Razak menjalani tahanan rumah mendedahkan kerajaan kepada konflik undang-undang dan perlembagaan. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, pengakuan Anwar itu juga menimbulkan persoalan besar terhadap kelayakannya untuk kekal sebagai ketua dan pemimpin kerajaan. PAS mendapati penjelasan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bukan sahaja lemah dan mengelirukan, tetapi berpotensi mencetus konflik undang-undang dan krisis perlembagaan selain menghakis keabsahan kerajaan pimpinannya sendiri, kata Taqiyuddin Hassan dalam satu kenyataan. Titah tambahan berkenaan merupakan titah yang di-Pertuan Agong terdahulu Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah pada hari terakhir baginda memerintah. Titah itu merupakan tambahan kepada keputusan Lembaga Pengampunan yang juga dipengerusikan oleh baginda untuk mengurangkan hukuman penjara dan denda terhadap Najib dalam kes SRC International. Kewujudan titah itu menimbulkan spekulasi sehinggalah pada 6 Januari apabila surat daripada Istana Pahang dikemukakan di mahkamah bagi mengesahkan kewujudan titah adendum berkenaan. Anwar dalam menangkis tuduhan bahawa kerajaan telah menyembunyikan titah berkenaan semalam mengakui Peguam Negara pada masa itu, Teriruddin Muhammad Saleh, telah menerima surat mengenai titah berkenaan daripada istana. Namun Anwar berkata surat itu tidak dihantar kepadanya atau ahli lembaga pengampunan. Perdana Menteri berkata Peguam Negara kemudiannya menyerahkan titah tersebut kepada Yang di-Pertuan Agong sekarang, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Mengulas perkara itu, Taqiyuddin Hassan berkata, kegagalan melaksanakan titah berkenaan ketika Yang di-Pertuan Agong ke-16 masih bertakhta merupakan perbuatan derhaka terhadap institusi Yang di-Pertuan Agong. Penjelasan Anwar berhubung tindakan Peguam Negara menyerahkan titah berkenaan kepada Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Sultan Iskandar untuk tindakan lanjut kerana kedudukan baginda sebagai pengerusi lembaga pengampunan, berikutnya pula mendedahkan kerajaan kepada konflik undang-undang dan perlembagaan berikutan tiadanya peruntukan undang-undang yang membenarkannya. Semasa titah itu dibuat, Yang di-Pertuan Agong ke-16 masih bertakhta dan titah baginda mesti dilaksanakan sepenuhnya kerana kegagalan berbuat demikian boleh diistilahkan sebagai perbuatan derhaka terhadap institusi Yang di-Pertuan Agong dan konsep raja berperlembagaan, kata Taqiyuddin. Menurut Taqiyuddin Hassan, tindakan Peguam Negara juga berlawanan dengan peruntukan mengenai kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong sekiranya dia berpendapat kuasa baginda untuk memberi pengampunan tertakluk kepada nasihat lembaga pengampunan. Dia memetik dua kes Superintendent of Pudu Prison lawan Sim Ki Chon 1986 dan kes Kapal Sing lawan Sultan Selangor 1988 yang memutuskan bahawa lembaga pengampunan hanyalah badan penasihat dan Agong tidak wajib mengikuti nasihat tersebut semasa melaksanakan kuasa pengampunan. Katanya, sebagai penasihat undang-undang, kerajaan, Peguam Negara tidak boleh memilih untuk menyembunyikan titah yang diterimanya secara langsung daripada Yang di-Pertuan Agong ke-16 atau mendiamkannya di mahkamah. Tambahnya, tindakan itu mendedahkan Peguam Negara kepada kesalahan-kesalahan seperti menghalang perjalanan keadilan, menghina mahkamah, salah laku pegawai awam, menipu, salah laku profesional, menghalang keadilan, tafsiran salah, selain sebab pelbagai tindakan sivil yang lain boleh diambil terhadapnya dan kerajaan. Menurut Taqiyuddin, penjelasan Perdana Menteri juga menimbulkan krisis kepercayaan
terhadap institusi-institusi utama negara termasuk institusi yang di-Pertuan Agong dan konsep Raja Berperlembagaan, Sultan Abdullah sendiri, Jabatan Peguam Negara, Parlimen, Kementerian dan agensi kerajaan. PAS percaya kesemua kelemahan, kecelaruan dan kecamukan undang-undang yang berlaku dan berpotensi berlaku di bawah kepimpinan Perdana Menteri berhubung isu ini, terdedahnya kerajaan kepada tindakan undang-undang oleh pihak-pihak yang berkepentingan selain sikap sambil lewa dan berlepas tangan beliau dalam menangani sejak awal menimbulkan persoalan besar terhadap kelayakannya untuk kekal sebagai ketua dan pemimpin kerajaan, katanya. Kegagalan Anwar ini juga akan mengheret negara dan masyarakat ke dalam konflik serta polemik tidak berkesudahan yang mahu dihindari dan menjadi asas serta justifikasi kepada pembentukan kerajaan perpaduan hari ini yang didakwa atas saranan yang di-Pertuan Agong ke-16 selepas pilihan raya umum ke-15 lebih 2 tahun lepas, katanya lagi. Pengakuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa Peguam Negara telah menerima tita tambahan yang membolehkan bekas Perdana Menteri Najib Razak menjalani tahanan rumah mendedahkan kerajaan kepada konflik undang-undang dan perlembagaan. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan berkata, pengakuan Anwar itu juga menimbulkan persoalan besar terhadap kelayakannya untuk kekal sebagai ketua dan pemimpin kerajaan. PAS mendapati penjelasan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bukan sahaja lemah dan mengelirukan, tetapi berpotensi mencetus konflik undang-undang dan krisis perlembagaan selain menghakis keabsahan kerajaan pimpinannya sendiri, kata Taqiyuddin Hasan dalam satu kenyataan. Tita tambahan berkenaan merupakan titah yang di-Pertuan Agong terdahulu Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah pada hari terakhir baginda memerintah. Titah itu merupakan tambahan kepada keputusan Lembaga Pengampunan yang juga dipengerusikan oleh baginda untuk mengurangkan hukuman penjara dan denda terhadap Najib dalam kes SRC International. Kewujudan titah itu menimbulkan spekulasi sehinggalah pada 6 Januari apabila surat daripada Istana Pahang dikemukakan di mahkamah bagi mengesahkan kewujudan titah adendum berkenaan. Anwar dalam menangkis tuduhan bahawa kerajaan telah menyembunyikan titah berkenaan, semalam mengakui Peguam Negara pada masa itu, Teriruddin Muhammad Saleh, telah menerima surat mengenai titah berkenaan daripada istana. Namun Anwar berkata surat itu tidak dihantar kepadanya atau ahli lembaga pengampunan. Perdana Menteri berkata Peguam Negara kemudiannya menyerahkan titah tersebut kepada yang di-Pertuan Agong sekarang, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Mengulas perkara itu, Taqiyuddin Hasan berkata, kegagalan melaksanakan titah berkenaan ketika yang di-Pertuan Agong ke-16 masih bertakhta merupakan perbuatan derhaka terhadap institusi yang di-Pertuan Agong. Penjelasan Anwar berhubung tindakan Peguam Negara menyerahkan titah berkenaan kepada yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Sultan Iskandar untuk tindakan lanjut kerana kedudukan baginda sebagai pengerusi lembaga pengampunan, berikutnya pula mendedahkan kerajaan kepada konflik undang-undang dan perlembagaan berikutan tiadanya peruntukan undang-undang yang membenarkannya. Semasa titah itu dibuat, yang di-Pertuan Agong ke-16 masih bertakhta dan titah baginda mesti dilaksanakan sepenuhnya kerana kegagalan berbuat demikian boleh diistilahkan sebagai perbuatan derhaka terhadap institusi yang di-Pertuan Agong dan konsep Raja Berperlembagaan, kata Taqiyuddin. Menurut Taqiyuddin Hasan, tindakan Peguam Negara juga berlawanan dengan peruntukan mengenai kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong sekiranya dia berpendapat kuasa baginda untuk memberi pengampunan tertakluk kepada nasihat lembaga pengampunan. Dia memetik 2 kes Superintendent of Pudu Prison lawan Sim Ki Chon 1986 dan kes Kapal Sing lawan Sultan Selangor 1988 yang memutuskan bahawa lembaga pengampunan hanyalah badan penasihat dan Agong tidak wajib mengikuti nasihat tersebut semasa melaksanakan kuasa pengampunan.
Katanya, sebagai penasihat undang-undang, kerajaan peguam negara tidak boleh memilih untuk menyembunyikan titah yang diterimanya secara langsung daripada Yang di-Pertuan Agong ke-16 atau mendiamkannya di mahkamah.